Okey, testing suara 1 2 3, testing 1 2 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang cikgu ucapkan kepada semua yang hadir dalam sesi live TikTok bersama dengan Cikgu Fahmi. Dan malam ini kita nak belajar matematik. Okey, kita belajar matematik. Okey, cikgu nak testing suara cikgu. Adakah koma dengar suara cikgu? Okey, adakah dengar suara cikgu? Mari kita tengok sikit. Siapa yang mendengari suara diriku ini, sila komen-komen sikit. Ni komen siapa? Cuba komen-komen sikit. Dengar ke tak? Cikgu tengah baca kat ni. Okey, dengar. Syahmi dengar. Alright. Nama dia Dot saja. Dot dengar. Okey, Ipa dengar. Alright. Ini apa nama? Tak ada nama. Armiwa dengar. Far dengar. Amira Sharifah dengar. Just Do It dengar. F Function of X pun dengar juga. Komen. Okay, right, good, thank you. Okay, terima kasih atas respon anda. Jadi malam ni kita nak belajar tajuk matematik. Matematik tu subjek matematik. Tajuknya adalah Form 5 bab 3. Okay, Form 5 bab 3. Cikgu percaya kalau dekat sekolah cikgu rasa pun ramai yang dekat sini, dekat bab 3 ni, betul? Bab 3 ni adalah berkaitan dengan bukan insurans, dia adalah dengan insurans lah, betul. Cikgu selalu keliru antara insurans dengan cukai. Selalu gitu. Okay, so kita nak buat bab insurans. Okay, bab insurans. Okay, before cikgu start, boleh tak cikgu tahu berapa ramai dekat sini yang keliru dengan deductible dan juga co-insurance? Siapa yang pernah dengar ataupun saya tak pernah dengar lah co-insurance apa? Saya tak pernah dengar deductible tu apa? Siapa? Tak pernah dengar? Okey, mari cikgu tengok sikit siapakah yang berada di dalam chat cikgu ni. Tak pernah dengar? Ui, masya-Allah, rambut tak betul. Okey, pernah dengar. Dah tahu kira belum? Dah tahu kira dah Okay, so hari ni kita nak go through basic macam mana kita nak kira deductible, and then macam mana kita nak kira co-insurance. Lepas tu baru kita kira benda yang kita panggil. Semua orang dah bersedia? Kalau semua orang dah bersedia, jom kita start. Okay, skip. Kita follow ikut yang KPM bagi. Dan apa kita panggil dan insyaAllah kita cuba bantu diorang supaya diorang pun boleh bantu pelajar-pelajar kawan-kawan dekat sekolah kan. Okay, so apa nama ni? Ini adalah Maths Form 5 Bab 3 Insurance. Okay, insurance. 3 perkara yang kita nak buat malam ini adalah, yang pertama, kita belajar cara kira deductible. Okay, deductible. Yang kedua adalah deductible. Betul, yang kedua adalah co-insurance. Okay, co-insurance. Yang ketiga barulah kita kira tentang kita belajar cara kira insurans perubatan. 3 perkara ni. So kalau cikgu live ni dalam lebih kurang setengah jam plus, so mungkin 10 minit. Okay, alright. And jika awak ada sebarang persoalan, boleh tanya dekat ruangan chat. Cikgu akan tengok and then cikgu akan cuba jawab. Okay, kalau ada dalam chat tu ada pelajar-pelajar yang dah tahu, lagi bagus. Biasanya diorang akan bantulah, obviously. Okay, dah repeat. Alright. Okay, dah. Okay, jom sambung. Okay, macam minggu lepas cikgu ajar perbezaan antara deductible dengan co-insurance. Okay, jadi bagi sesiapa yang terlepas, cikgu rasa awak boleh tengok dekat channel, boleh pergi ke Nota Cikgu Fahmi untuk dapatkan channel, untuk tengoklah dekat mana. Tengok dekat situ Nota Cikgu Fahmi. Okay, so deductible, co-insurance dan insurance perubatan. Okay, mana dia? Okay, mari kita buat yang pertama. Mari kita buat yang ni dulu, deductible dulu. Okay, so simple saja. Cikgu akan gunakan formula rest in peace. Rest in peace ni adalah R. Sekejap, cikgu kena buat garisan dulu. Okay, so yang pertama sekali adalah R. R ni adalah rugi.
rugi. Kenapa cikgu panggil dia rugi? Contoh, bila berlaku something, contohnya kalau rumah terbakar ataupun bila kesihatan orang tu dimasuk dalam hospital, itu kan adalah satu kerugian. Di mana kerugian adalah something yang kita kena tanggung. Okay, bil hospital, bil nak baiki rumah, itu semua adalah kerugian lah. Betul? Sebab kita kena belanjakan duit tu. Betul kan? Kita kena belanja itu satu adalah kerugian. So cikgu panggil kerugian lah kat sini, rugi. Okay, yang kedua adalah I. I ni apa? I ni adalah insurance. Okay, insurance yang cikgu masukkan kat sini adalah insurance berapa dia kena bayar. Berapakah pampasan yang akan diberikan oleh insurance? Pampasan. Okey. Ya, bila berlaku satu kerugian, insurance akan tanggung sikit, pemegang polisi akan tanggung sedikit. So yang ketiga adalah P. Ini adalah pemegang polisi. Maksudnya orang yang ambil insurans tu lah, itu adalah pemegang polisi. Ataupun cikgu panggil pipo. Kenapa? Nama orang. Cikgu tak nak sebut nama orang-orang. Faham tak? Sebab nanti kan dia macam doa kan, so tak nak lah, bahaya kan. So kita sebut nama pipo, and cikgu sangat sure tak ada orang, at least dekat Malaysia ni, nama dia pipo. Okay? Alright. Okay, yang seterusnya pemegang polisi pipo. Okay, dan apa nama dia ni? Benda ni adalah berapakah yang ditanggung oleh pemegang polisi tu. Okey, so ini dia in peace. So bila kita buat kiraan, cikgu suka bahagikan dalam bentuk T macam ni. Okey, bila kita bahagikan dalam bentuk T sini adalah rugi. Okey, berapa jumlah kena bayar? Ni dia. Okey, berapa jumlah kena bayar? Banyak ni. Okey, lepas tu cikgu akan bahagikan. Okey, kat sini akan cikgu tulis I, insurance. Insurance akan bayar berapa? Dekat sini. Pipo, pemegang polisi, akan bayar dekat mana? Dekat sebelah sini. Okey, so that's how cikgu dapat formula rest in peace. Rest in peace. Okey. Brunei boleh join tak? Brunei boleh join ataupun tidak? Menarik. Brunei boleh join. Cuma cikgu tak sure tentang silibus awak. Cikgu ada kawan, dia duduk di Brunei. Tapi sekarang dah pindah ke Malaysia lah. Tapi untuk pengetahuan am boleh. Sebab matematik KSSM sekarang yang disusun oleh Malaysia ni, silibus matematik awak ni adalah silibus yang paling praktikal sekali. Kerana dia ada tajuk kewangan macam ni. Sangat praktikal. Sama ada dia tak kisah awak kerja apa, tetap akan ada tentang insurans, tetap kena tahu tentang cukai. Okey. So apa yang kita belajar ni adalah basic kepada mereka yang akan ada wang. Akan ada wang dan ada kesihatan. Okey. Okey, so semua orang kena belajar. Alright. Ni jangan belajar sekadar untuk jawab exam, tapi boleh belajar untuk apply terus dalam hidup. Okay. So cikgu bagi masa awak salin sekejap. 1, 2, 3 bla 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 bla. Nak screenshot lagi cepat. Okay, screenshot dalam kiraan 3. 1, 2, 3. Okay, dah screenshot dah Apa ni? Subjek accountant. Subjek nak kata accountant pun tak accountant sangat lah, kan? Sebab cikgu rasa, contohlah kat sini, contoh doktor. Doktor ada kesihatan tak? Ada. Dia ada duit tak? Ada. Jadi dia kenalah ambil insurans, ataupun dia perlulah juga belajar tentang pengurusan kewangan, dan juga mesti kena bayar cukai. Betul? So dah belajar sekarang dah, kan? Dah belajar sekarang dah tentang cukai, dah belajar sekarang dah tentang insurans, kepentingan insurans dan sebagainya. Jadi cikgu rasa silibus KSSM ni adalah yang paling best lah. Ini adalah salah satu kejayaan untuk KPM. Subjek lain cikgu tak sure. Okay, alright, dah? Hilang pula. Kenapa bila saya ni dia tukar? Okay, dah. Alright, okay, come. Cikgu nak padam. Boleh cikgu padam? Boleh cikgu padam. Dah screenshot Screenshot sekali lagi. 1, 2, 3. Okay, alright. Cikgu nak bagi soalan, and then cikgu nak kira. Cikgu nak bagi awak kira. Bukan, cikgu nak tunjuk awak cara kira yang first kali untuk deductible. Okay, so ingat deductible ni, okay, deductible
maksudnya tolak. Deduct ni datang daripada kataan bahasa Inggeris, deduct lah. Deductible ni adalah kebolehan untuk ditolak. Aku translate je. Deductible ni bahasa Melayu ada, bahasa Inggeris ada. Tapi deductible dalam term insurance ni adalah nak menolak duit tu. Okey, nak menolak, ditolak dahulu baru dikira berapa pampasan. Macam itulah lebih kurang ayat dia. Okey, so ingat deductible ni apa? Tolak dulu. Okey, cikgu beri contoh soalan. Okey, contoh soalan Lepas ni cikgu bagi latihan, awak try buat. Okey, contoh. People apa ayat, contoh ayat dia sekejap Okey. People terlibat dengan kemalangan, macam tu people mempunyai, bukan mempunyai, apa ayat yang sesuai, kos rawatan. Okeylah, bolehlah. Mempunyai kos rawatan sebanyak RM5,200. Okey. Polisi insurance-nya, okey, macam mana dia tebal? Okey, mempunyai, cikgu short form sikit. Okey, mempunyai deductible sebanyak RM1,500. Ada nyamuk lah kat sini. Okey, 1,500. Hitung pampasan. Okey, hitung pampasan. Okey, hitung pampasan. Soalan ni simple sahaja. Okey, alright. Cikgu bagi awak salin sekejap sementara cikgu ni bagi cikgu borak dengan awak. Okey, PPI kos rawatan sebanyak 5,200, polisi insurance-nya mempunyai deductible sebanyak 1,500, hitung pampasan. Okey, so dalam formula rest in peace ni, macam cikgu ajar tadi, kita bahagikan dia dalam bentuk T macam ni. Kamera mungkin nak kena ke bawah lagi. Okey, right. So atas ni lah untuk rugi, bawah ni untuk insurance ataupun pampasan dia, dan ni adalah berapakah yang people kena bayar. Okey, so kat sini adalah rugi, sini adalah insurance, dan sini adalah people. Okey, berapa kerugian dia? Maksudnya berapa yang dibayar? Jumlahnya adalah 5,200 yang perlu dia bayar. Okey, tapi dengan deductible ni, deductible people kena bayar berapa dulu? Ingat. Deductible tu maksudnya tolak. So people yang kena bayar dahulu sejumlah wang, baru kita kira dia punya insurance. So dekat sini people bayar berapa? Deductible dia sebanyak 1,500. 1,500. So kalau bil tu dah 5,200, jumlah yang telah dibayar adalah 1,500, jadi berapa lagi kah yang insurance perlu tanggung? Cepat buat simple calculation. 5,200 kena bayar, akan ditanggung oleh pemegang polisi sebanyak 1,500. Jadi berapa lagikah jumlah yang perlu ditambah oleh insurans supaya settle lah bil hospital ni? Okay, kira-kira macam nak kira dia? Simple, tolakkan sahaja. 5,200 tolak 1,500. Ni 3, 7, 4 tolak 1, 3. So adakah 3,700? So cikgu dapat kat sini 3,700.
Dapat 3,700. Itu sahaja. Bye bye. Selamat Hari Raya. Siap. Okay. Cik tengok kat ruangan chat, semua orang kira dapat 3,700. Dah senang. Itu sahaja untuk deductible. Boleh? Dah tu je. Okay, selesai. Nak cikgu bagi latihan ke? Terlalu senang lah nak buat latihan. Nanti kita bagi last kali, baru kita bagi latihan nak. Kita akan combinekan antara deductible ke co-insurance. Okay. Alright, settle bahagian ni. Siapa nak screenshot, screenshot sekarang. 1 2 3. Okay. So sementara tu InsyaAllah PTTI akan pergi ke Kedah dan juga Perak hujung minggu ni, betul? Hujung minggu ni kan? Jumaat kan? Jumaat dan juga hari Sabtu. So kita akan berada dekat Kedah dan Perak untuk road to PTTI. Bagi sesiapa yang belum mendaftar, yang nak datang belajar secara depan-depan dengan cikgu, boleh daftar segera di ptti.my. Betul ke? Betul Okay, ptti.my. So maklumat lanjut boleh tanya je tim PTTI sama di mana-mana sosial media yang ada di anda sekarang. Wah, kat TikTok kan? TikTok boleh, kat mana boleh. Okay, macam dalam exam. Okay, right, sudah Okay, so nanti dalam sesi dalam road tour tu nanti boleh jumpa cikgu. Kita ada subjek matematik, matematik tambahan ada juga, dan juga of course kita akan ada subjek kimia. Okay, alright. Semua orang dah salin dah Semua orang dah salin? Okay, cikgu nak padam. So deductible selesai. Ni selesai. Sekarang kita lagi co-insurance pula. Cikgu nak padam ni. Okay. Untuk co-insurance, kita ada juga kita akan guna juga formula ataupun kaedah pengiraan rest in peace tadi. Okay, cumanya co-insurance ni, beza antara deductible dengan co-insurance adalah deductible ni ditolak dengan jumlah yang tetap. Okay, dia tolak dengan jumlah yang tetap. Kalau dia kata contohnya tolak 200, 200 lah. Kalau dia kata tolak 1,000, 1,000 lah. Kalau dia tolak 3,000, 3,000 lah. Okay, 3,000 lah. Tapi kalau co-insurance, dia ikut percentage. Co-insurance dia ikut peratus, percentage. Dia akan bagi something macam ni. Contoh peratusan tu kan, dia akan bagi dalam bentuk macam ni tau. Sama ada dia tulis 90/10 macam ni. Okay, ataupun dia tulis 90/10 macam tu. Okay, ataupun kadang-kadang kan dia bagi macam ni je, macam tu je dia bagi. Okay, tapi ni apa maksudnya ni? Maksudnya adalah 90% insurance, 10% pemegang polisi. Okay, yang ni pun sama juga. Cikgu tukarlah, tak nak 9 lah, kita buat 8. So macam ni maksud dia apa? 80% insurance, 20% pemegang polisi. Okay, ini pun cikgu tukar juga. Let's say kita ambil sini 75. Ini maksudnya apa? 75 insurance dan baki dia 25 apa ni? Pemegang polisi. Okay? Brunei selalu bagi 90/10. Wah. Kalau Brunei bagus lah. Brunei banyak ni, insya-Allah negara dia banyak duit. So boleh lah. So dia boleh bagi. Tapi Malaysia pun tak kurang je. Semua ni dia bergantung kepada polisi. Dia bergantung kepada insurance tu. Kalau insurance tu kata okey, kita nak bagi awak co-insurance 90/10. Okay tak? Benda ni dia kena kita agree upon. Maksudnya dia setuju, kita setuju, kita ambil lah. Kalau tak nak, tak apa, bye bye lah, belah. Tak nak aku cari insurans lain, boleh juga kan. Kenapa deductible dan juga co-insurance? Siapa tahu?
kenapa kita ambil, kenapa certain orang dia ambil deductible, dia ambil co-insurance. Ada itu tak ambil, kenapa? Kenapa, tahu ke? Baru start ke? Belum, kita dah lama dah start. Tak adalah lama, baru je. Boleh lah. Dah 30 minit, 20 minit kot. Okay. So kenapa kita kenapa orang tu ambil, certain orang dia ambil co-insurance, kenapa dia ambil deductible dan co-insurance? Sebab dia nak kurangkan bayaran premium. Bayaran premium ni apa? Bayaran yang dibuat setiap bulan atau setiap tahun tu. Bayaran insurance dia tu berapa? So dia nak kurangkan bayaran tu. So instead of bayar, mungkin dia bayar 200 bulan, dengan adanya deductible ataupun co-insurance tu, dia akan dapat 200 mungkin dah jadi kurang lah, jadi 150 ke, ataupun dia bayar hanya 100 sahaja ke, bergantung. Tengoklah, itu semua calculation lain. Okay. Lebih untung bagi senang nak kasih kurang sikit bayaran. Okay, alright, good. Okay, now jom kita kira. Jom kita kira-kira macam manakah caranya untuk kita kira co-insurance. Ini contoh Okay, contoh. Okay. Okay. Cikgu harap tak ada orang nama ni. Memang pun cikgu ambil nama Pipo juga. Okay, Pipo membeli polisi insurance dengan co-insurance 90/10. Okay. Apa rawatan? Kos rawatan. Kos rawatan beliau ialah RM25,000. So hitung pampasannya. Okay. Okay, kira. Siapa yang tahu kira boleh kira dulu. Okay, siapa yang tak tahu follow cikgu. Okay. Dah? Okay, kita kena gerakkan kamera ke bawah sikit. So, cara kira dia sama. Kita gunakan kaedah T tadi tu. Okay, rest in peace. Okay. So, sama. Jumlah kerugian dia adalah RM25,000. Okay, so ingat, insurance kat sini, Pipo kat sini. So, insurance berapa? Insurance 90%. Betul? 90%. Ini pula 10%. Bila kita masukkan dalam kiraan 90% daripada, alamak, cikgu kena buat darab sini. 90% daripada 25,000. Berapa kira? Cepat kira. 90% daripada 25,000. Okay, so 10 kosong potong-potong 2,000 something. So 2.9 18,225. Adakah 225,000? Adakah ini jawapan dia? Tolong semakkan cikgu, betul ke? 225,000. Aku hentam je ni. Tolong kira kejap. Betul Betul 90% darab 25,000, 22,500. Okay. Kalau betul bagus. Tahniah Cikgu Fahmi. Ini congak betul. Okay. So inilah dia punya pampasan dia. Okay. Jumlah maksudnya apa? Maksudnya jumlah yang insurans akan tambahkan. Begitu. Jumlah yang ditanggung oleh insurans. Faham ke? Okay. So berapa contoh? Okay. So gini dah siap dah soalan ni. Cumanya kalau cikgu tanya berapakah jumlah yang perlu ditanggung oleh Pipo? Berapakah jumlah dia? Kena kira lah kat sini berapa. 10% darab dengan 25,000. Ia adalah 10% potong 2,
2500. 2500. Okay. Yes, easy je yang tu. 250. 2500 ataupun 2500. Okay. So, now dah pandai dah kira deductible dengan co-insurance? Dah pandai dah? Dah pandai dah Dah pandai dah? Okay, bagus. Okay, seterusnya kita kira insurans perubatan pula. Okay, betul suka awak betul lah. Okay, deductible dengan co-insurance pula. Okay, nak kira insurans perubatan, biasanya orang akan bagi, dia akan ambil dua-dua polisi. Dia ambil dua-dua ni. Maksudnya dalam insurans polisi, dalam polisi insurans dia ada deductible, ada co-insurance. Okay, ada dua-dua ni. So macam mana kalau kita nak kira dengan melibatkan dua-dua ni? Untuk tu senang sahaja, cikgu akan bagi contoh soalan, lepas tu kita akan kira satu-satu. Okay, alright, jom kita kira satu-satu. Okay, siapa yang perlu screenshot ni, screenshot dulu. Okay, 1, 2, 3. Oh, cakap pasal 1, 3 screenshot nanti kan kita ada road tour kan. So bagi siapa yang berdekatan dengan area Kedah, Alor-Star Kedah dan juga Perak, kat mana tim? Dah tahu ke belum? Ipoh, yes. So kalau Kedah dekat Alor-Star, kalau Ipoh dekat Perak. Kalau Perak dekat Ipoh. So siapa yang berdekatan ataupun nak merancang perjalanan, bolehlah. Okay, yang dekat-dekat tu boleh datang, jangan risau, datang je. Dan ni nak lagi best, ajak kawan-kawan awak sekali. Sebab apa? Sebab awak mungkin berpeluang untuk menang RM500. Okay, RM500 akan dapat. Okay, siapa lagi tu? Dia ajak ikut sekolah tau. Sekolah yang ajak paling ramai sekali, yang paling ramai hadir, dia akan menang lah. Okay, macam sebelum ni 20 orang ada 20 orang lebih lah yang hadir untuk sekolah yang menang. Sebelum ni 20 lebih. So kalau awak nak menang, kena ajak lebih RM20. Okay, alright, jom cikgu nak padam. Kita nak kira yang seterusnya adalah insurans perubatan. Okay, insurans perubatan. Okay, insurans perubatan. Kita best soalan ni. Ni form 4. Okey, jap cikgu tengok soalan dia. Soalan apa yang best? Oh, tu dia. Wah. Okey, mana dia contoh perubatan Okey, sekejap. Okey, kita boleh pakai ni. Ni insurans lain, salah. Ni boleh. Alah, ayat dia macam tak ni pun. Macam tak best je ayat dia. Dah lah, cikgu dah buat soalan sendiri lah. Selangor dah tahu ke kat mana cikgu? Selangor masih lagi dalam rahsia lagi. Okay, cikgu dah start lama ke? Kita dah dekat bahagian akhir dah, Wak. Ni deductible, co-insurance, terkena. Sekarang kita nak buat perubatan. Okay, so now macam mana kita nak kira, macam mana kita nak buat insurans perubatan? Contoh cikgu bagi nama, tapi cikgu harapnya tak ada orang nama ni, dan ini adalah orang lain, bukan di Malaysia tapi di Nepal mungkin. Alright, so contoh Azmi. Okay, tiba-tiba Azmi mau salah je membeli polisi insurans dengan deductible RM 2000 dan co-insurance
Say kita ambil 80 20. Okey. Kos rawatan beliau ialah RM berapa dia bagi 36,000. Banyak rawatan ni kan. Jagalah kesihatan. Okey. Dah Okey. Azmi membeli polisi insurans. Just in case jangan pergi tag Azmi pula kat ruangan chat. Okey. Cikgu harap, sebab cikgu kan kata dia cikgu tengah cakap orang dekat tempat lain. Okey, bukan Azmi awak kenal, ni Azmi awak tak kenal dan cikgu pun tak kenal. Okey. So Azmi membeli polisi insurans dengan deductible RM2,000 dan co-insurance 80/20. Kos rawatan beliau ialah RM36,000. Okey, soalan A. Hitung pampasan. Okey. Bila hitung pampasan ni maksudnya apa? Pampasan ni maksudnya adalah berapakah yang insurans perlu tambah. Tapi kita buat deductible sahaja. Lepas tu kita buat co-insurance sahaja, betul? Dalam kes kita sekarang ni dia ada deductible dan co-insurance. Jadi awak nak kira yang mana satu dulu? Untuk kos perubatan awak akan deductible dahulu, barulah kita kira co-insurance. Okey, deductible dahulu, barulah co-insurance. So kita pakailah cara ni tadi. Okey, kita kena dapatkan ni dulu. Kita buat T tadi. Okey, kerugian berapa? 36,000, betul tak? 36,123. Okey, dia deductible, maksudnya kita kena tolak 2,000 dahulu. Okey, 2,000 dahulu. So 36,000 tolak 2,000 berapa ni? 34,000. Betul? Siapa yang tak tahu mana cikgu dapat, cikgu tulis kat bawahnya. 36K tolak 2K sama dengan 34K. Ini cikgu tulis bawah dia. Okey. Adakah dah selesai kat sini? Belum. Ini baru sahaja deductible. Sekarang kita nak kira co-insurance pula. So co-insurance dia kita buat kat sebelah macam ni, sama juga. Okey. Dia punya pembahagian dia lah 80/20. 80% kat sini, 20% kat sini. Okey. Soalan cikgu, berapakah kerugian ataupun berapakah jumlah dia tu yang perlu kita nak bahagikan tu banyak? Jumlah yang kita nak bahagi sekarang bukan 36,000. Sebab daripada 36,000 ni, 2,000 ni dah ditolak dah. So kita hanya perlu insurans hanya perlu tanggung 34,000 sahaja. So 34,000 je baki. Inilah yang kita nak bahagikan sesama pemegang polisi dan juga berapakah yang insurans perlu bayar. So seterusnya awak ambil nombor ni, masukkan kat sini. So daripada situ 34 kan, letak 34 kat sini. Okey, kenapa letak 34? Kenapa tak ambil 36? Sebab 36 tu adalah kos rawatan. Tapi 2,000 telah ditolakkan sebab dah bayar deductible. Okey, so tinggallah 34,000. So 34,000 ni perlu di-co-insurancekan. 34,000 ni akan dikongsi bersama. Co-insurance tu adalah kongsi. So 34,000 akan dipecahkan kepada 2. 20% pemegang polisi bayar, 80% insurans yang bayar. Adakah clear? Okey, clear Okey, sekali lagi 34,000 ni adalah jumlah yang insurans tu nak bayar, tapi dia ada kongsi, dia ada co-insurance dengan pemegang polisi. So dipecahkan 34,000 ni, 20% untuk pemegang polisi bayar dan 80% untuk insurans yang. Okey.
So kita buat kiraan sikit. 3080 darab dengan 34,000. So dapat berapa? 8324, 8432. So 8324 27 2 1 2 27200. Betul tak cikgu kira ni? Tolong semakan tu cikgu ya. 27,200. Okey, kalau 20% pula, 20% darab dengan 34,000, maka dapat berapa ni? 6800. 6800. Okey. Okey, kan nombor cikgu ni betul ke? 27,200 dengan 6,800. Okey. Okey, so jadi kita kembali balik ke pampasan. Berapakah pampasan yang akan dibayar oleh insurans? Jumlahnya adalah yang ni. Okey, 27,200. So pampasan sama dengan RM 27,200. Okey. Dah bersedia untuk soalan B? Soalan B senang Jumlah tanggungan Azmi. Okey. Jumlah tanggungan Azmi ni, mana jumlah tanggungan Azmi adalah berapakah yang perlu Azmi bayar? Okey. Nak cerita simple ya. Senang je. Kos kerawatan adalah 36,000. Pampasan dapat 27,200. So tolakkan dua-dua ni, dapatlah berapa jumlah yang oleh Azmi. Senang je. Betul. Atau awak boleh campurkan 2,000 dan juga 6,800. Kenapa? 2,000 ni adalah deductible. Dibayar oleh siapa? Dibayar oleh pemegang polisi, iaitu Azmi. 6,800 ni adalah dikongsi bersama antara Azmi dengan insurans. Bermaksud Azmi akan bayar dua benda kat sini, 2,000 dan juga 6,800. So cara dia, tambahkan sahaja 6 ni bukan 6,800 tambah dengan 2,000. Okey. So dapatlah kita RM 8,800. Selesai. Awak boleh semak kalau 36,000 ni, 36,000 ni tolak dengan pampasan yang didapat iaitu 27,200, awak tetap akan dapat jawapan 8,800. Okey. Yang tolak tu macam mana? Yang tolak tu macam ni. Ini kan jumlah yang diorang kena bayar kat hospital kan. Ni jumlah yang diorang kena bayar kat hospital. Yang ni adalah pampasan. Insurans dah bayarkan banyak ni. Jadi baki tu of course lah pemegang polisi yang kena bayar. Kan? Jadi ni satu cara. Ni satu cara. Kamera mungkin kita kena ke bawah sikit. Okey. Cara yang satu lagi tu mungkin ambil 36K ni, 36,000 tolak dengan pampasan 27,200. So dapat berapa? Sama juga RM 8,800. 8, so ni jadi 4 tolak 7 3 4 tolak 7 3 4 tolak 7 4 tolak 5 5 tolak 7 2. So 10 tolak 2 8. So 8,800. I am correct. Okey. Sama je kan? So ada dua cara lah nak tengok berapakah tanggungan Azmi. Simple je. Orang tu kena bayar banyak ni. Lepas tu orang tu dah bayarkan sikit, so kita bayarkan lagi sikit lagi lah kan. Tu ada. Okey. Selesai dah tugasan kita pada malam ni. Okey. So adakah awak belajar sesuatu pada malam ni? Siapa ada belajar sesuatu pada malam ni?
Kalau bukan tentang apa insurans pun, at least cikgu-cikgu mengarut-ngarut sikit lah. Okay. Alright. Okay. Apa lagi lepas tu cikgu dah pesan, since kita lagi dalam mood raya, so PTTI sekarang dia tengah lancarkan kontes PTTI raya, di mana apa yang perlu buat adalah awak sharekan awak punya momen awak bersama dengan PTTI, momen awak bersama dengan family untuk hari raya baru-baru ni, and then post kat TikTok. Okay, post kat TikTok dengan hashtag yang tertentu, dengan gunakan lagu yang tertentu. Okay, so nak tengok kat mana? Boleh tengok lah dia punya syarat tu, type je PTTI Raya dan awak akan tengok lah apa benda, awak akan nampak lah apa syarat-syarat dia. Okay, boleh? Okay, saya dah belajar semua ni malam ni from Brunei. Wah, bagusnya. Brunei ke Sarawak tu? Aku tak tahu apa benda bendera tu. Selamat Hari Guru. Oh, thank you. Okay, malu? Apa yang malu? Okay, correct. Alright. Okay. Malu buat video tu. Tak adalah. Ucap sampai rayu. Cikgu, tengok video saya. Okay. Cikgu tengok. Okay. Yo, Hanim cikgu tengok dah video dia. Menarik. Best. Cikgu, kalau terlepas video ni macam mana? Alamak, terlepas ni tak adalah. Kan? Terlepas tak adalah. Tapi insyaAllah cikgu akan cuba dapatkan. Tapi join lah live cikgu seterusnya. Ada. Dalam sesi cikgu yang seterusnya ada. Kita akan belajar lagi. Okay. And bagi sesiapa yang dekat, sekali lagi cikgu nak pesan, road to PTTI kena daftar cepat. Sebab apa? Nanti seating tak ada. Okay. Takkan nak duduk kat luar dewan, cikgu kat dalam dewan, kan? So tak naklah duduk luar. Marilah kita masuk dalam dewan sama-sama. Okay. So untuk malam lanjut boleh tanya tim PTTI. And untuk kita pada malam ni, kelas kita habis di sini sahaja. Kita dah pun cover tentang deductible, kita dah cover tentang co-insurance, kita dah pun cover dengan insurans perubatan. So cikgu harap belajar. Bila lagi live cikgu? Okay, live cikgu insyaAllah Sabtu malam. Okay, untuk subjek matematik. Malam ni sebenarnya physics, tapi cikgu menggantikan je lah. Okay, alright. Okay, mantap, power, bagus. Okay, good. Jumpa lagi. Okay, so jangan lupa untuk follow PTTI online supaya kita pun boleh update dengan awak lah apa benda yang berlaku semua. Okay, so thank you very much. Follow kita, insyaAllah akan pelajari sebagai persediaan awak untuk menghadapi sekolah PM. Okay, daripada cikgu, terima kasih banyak. Jaga diri semua. Thank you. Korang memang awesome. Bye bye.